Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Pak Chu, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Saidi Alias, Saudara Syairul Azam, selamat malam. Saudara Alif Yamin, boya lah tu, hai. Saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Wan M. Bakri. Itu juga dengan Saudara Fazil Yub, waalaikumsalam. Saudara Syahar Ibrahim, Amy Furniture, mungkinlah jualan gudang, gudang apa, perabot. Saudara Anwar Jubin, waalaikumsalam. Openg Temu dari Sarawak, apa khabar saudara? Puan Halimah Hashim, waalaikumsalam. Salam cinta damai katanya. Saudara Syarani, salam lah. Saudara Muhammad Mazam dari Saudara Muhammad Marzaman, Muhammad Salim dari Bintulu, Sarawak. Saudara Munim Ahmad, Saudara Muhammad Yusuf Hamzah, Abi K, Abi Nur, Rosni Kuringot, Syahri Zaman, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara Wan M. Bakri, Kamarudin bin Shah Abudin, ya? Saudara Anton Nur Muhammad, apa khabar puan? Paipon, Jematusan nama macam-macam nama. Saudara Zulkifli Abdullah, Saudara Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman dari Besut Terengganu, ya. Begitu juga dengan Saudara Yahya Mat Saleh, Awang Haji Cum Anis, Ayang Haji Cun Anis, waalaikumsalam. Puan Fazilah Awang, Long Din, apa khabar Long? Said Azhar Syekh Bakar, hari ni panas teruk, panas terik katanya. Saudara Said Azhar Syekh Bakar daripada Keluang, Johor, ya. Saudara Muklis dari Papar, Sabah, Legasi Warino, Azami Makziah, Puan Nur Maria, Lang Anbari, Lang Al-Banjari, Aziz Paipon, Saudara Zul Zakfiri, Syarul Azam, Washarudin, Hazrul, Saudara Abdullah Cik Mat di Instagram. Ya saudara, jangan lupa, yang saya harapkan adalah like, share dan subscribe. Juga jangan lupa Tailong, Saudara Zul Razmi, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Anifah dari Taiping. Juga subscribe di ini Instagram. Kerana jika berlaku gangguan, bolehlah teruskan mendengar pencerahan ini. Saudara Arifin Abdul Halim, Saudara Saidi Alias, Saudara Zananan, Zamuddin Mat, Saudara Hazrul Aidi, Paduka Mak, Fazli Paparok, Paduka Dama, Paduka Dama. Minta maaf saudara sebab tulisan tu bersambung, jadi saya nak menyebutnya tu. Saya minta maaf pada saudara, ya. Saudara Azwan Ali, Saudara Elah Muhammad, Remy Din, Alif Rozi, Asri Yusuf, waalaikumsalam. Salam warga cinta damai untuk semua sahabat katanya. Begitu juga dengan Saudara Zaini Castello dari Tanjung Karang, Abdul Aziz Abdul Rahman, Razali Kasau, Fazli Paparok, Osman Abdullah di Instagram. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Baik, kepada mereka yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Tapi bagaimanapun, sementara saya memberi pencerahan tu, kalau sempat saya santun jugalah saudara, ya. Kerana banyak benda nak bercakap saudara. Hari ini saudara adalah hari Khamis, malam Jumaat yang merupakan malam seribu rahmat. Eloklah kita duduk berdoa, bertafakur, lakukan sembahyang tahajud saudara. Jangan lupa, ya. Hari ini 14 Julai yang merupakan hari yang ke-845 COVID-19 melanda negara kita. Menurut laporan saudara Rio, nampak gayanya semalam ada peningkatan yang agak tinggi. Daripada 2,345 jangkitan, semalam jangkitannya mencanak naik kepada 3,934 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, ya, yang Maya, Irwan Hariza, Dit Mahaziar, Wahab Zain, Saudara Abu Samah, Saudara Abbas Awash. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah pun 4,604,670 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam catatan angka kematian agak tinggi, iaitu 9 orang.
Dari laporan yang dikirimkan oleh Saudara Rio dan Saudara Jamil Idris kepada saya, terdapat peningkatan jangkitan di 15 buah negeri. Hanya susut di Johor saja saudara dengan 51 jangkitan. Selangor terus mencanak kembali kepada 1,321 daripada 650 sebelumnya. Begitu juga dengan di wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan sebelum ini cuma 707, tetapi meningkat semalam pada 1,260. Sabah juga meningkat kepada 241, Perak terus meningkat 207, Negeri Sembilan 174, Pulau Pinang 161, Melaka 110 dan di Putrajaya nampaknya tinggi iaitu 111. Lain-lain negeri saudara, saya melihat walaupun ada peningkatan tapi masih lagi dalam keadaan terkawal di bawah 100. Jadi bagaimanapun saudara, saya menerima kiriman yang agak elok untuk pedoman kita bersama, supaya kita sentiasa memakai pelutup muka kerana coronavirus varian COVID Omicron yang baru ini katanya adalah agak berbeza dan ia juga boleh membawa maut dan tidak mudah dikesan. Gejala virus novel COVID Omicron ini adalah seperti berikut. Dia tidak ada batuk, tidak ada demam, tapi sakit sendi, sakit kepala, sakit leher, sakit bahagian pinggang, ada pneumonia dan tiada selera makan. COVID Omicron ini saudara adalah 5 kali lebih ganas daripada varian Delta dan mempunyai kadar kematian yang agak tinggi. Ya saudara, ia mengambil masa yang singkat untuk mencapai keadaan tahap kritikal dan kadang-kadang tiada gejala yang jelas. Kerana itu kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga saudara. Strain virus ini terdapat di kawasan sistem pernafasan dan ia secara langsung memberi kesan kepada paru-paru untuk jangka masa yang agak singkat. Beberapa pesakit yang didiagnosis dengan COVID Omicron akhirnya diklasifikasikan sebagai tidak demam dan tidak sakit, tetapi sinar X menunjukkan terdapat radang paru-paru dan dada yang ringan. Jadi saudara, sila ambil perhatian, elakkan tempat yang sesak, jaga penjarakan sosial pada kadar 1.5 meter, terutamanya sekali kalau kita berada dalam tempat yang sesak. Saudara, memakai double face mask dan ataupun yang sesuai, serta sentiasalah membasuh tangan anda sekerap mungkin. Kalau kita keluar ke rumah, balik rumah, jaga kebersihan diri saudara. Ingat saudara, bahawa penyakit ini datangnya seperti ribut dan untuk berlalu itu seperti semut. Berhati-hati saudara. Saya mengharapkan agar kita semua sihat walafiat adanya. Dan kebetulan malam Jumaat ini berdoalah kita agar jangkitan virus corona, Omicron apa semua segera usir daripada negara kita, dapat diputuskan jangkitannya saudara. Itulah yang saya dapat beri sedikit pengetahuan untuk kemaslahan ummah saudara. Dan kita masuk segmen e-commerce. Minta izin saudara, Nutul Loy, Saudara Mak Zulkifli, Puan Rozani, saudara Ujan Man, Kamal Hassan, ganas statement Nazri Aziz ni. Betul, tak apa, sekejap lagi kita tengoklah macam mana saudara ya. Ini dalam segmen ini, bagi mereka yang punya produk mahu diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Dia lain tak adalah tentulah Haruman Setangi Bakur untuk mewangikan rumah kita dan bilik kita. Ingat saudara, rumah yang harum semerbak itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Juga saudara boleh memesan haruman parfum wangi-wangian, Sophie Haji Junaid. Jadi boleh memesan roman parfum dari Timur Tengah serta gula O. Andainya saudara tak dapat berhubung dengan Al-Azhar kerana sekarang ini dia pun tak berapa sihat tu saudara boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-114300. Bila berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Harga masih kekal harga lama, walaupun harga barangan, harga daging naik dan sebagainya, dia masih mengekalkan harga yang lama. Juga bagi teman-teman di Lembah Kelang, kalau untuk mendapatkan buah-buahan yang manis, harga di bawah pasaran di supermarket ataupun di pasar, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Manis kiwinya sedap, ceri, anggur, buah limau, buah
buah apa, buah apple, buah pai, semua itu boleh terus dihantar ke rumah saudara. Akhir sekali saudara, adalah popiah sirih Lady Maria. Popiah sirih Lady Maria ini sedap, rangup, manis dan ada pedasnya. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah saudara. Terima kasih kerana memberikan keizinan untuk pencerahan ini e-commerce ya. Saudara Ibrahim Cik Muda, apa khabar? Saudara Pak Dinda, Pak Din Dek. Saudara Hazri Zakiah, MP Padang Rengas. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan saya akan cuba nak komen sedikit nanti ya saudara. Saudara Pahlawan Peraga, saudara Abdul Rahim, Tok Usu, Jan Matang Pasiak, Jan Matang Pasiak, cakap orang Kedah lah tu gamaknya saudara. Baik saudara, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Dalam segmen Naluri Kehidupan ini saudara, saya ingin mengingatkan anda bahawa setiap yang bermula itu pasti akan berakhir. Begitu jugalah dengan hidup kita ini. Setiap yang hidup itu pasti mengalami kematian apabila sampai masanya. Apabila saat kematian telah sampai, ia tidak boleh ditunda atau dipercepatkan walau sesaat pun. Itu janji Allah SWT saudara. Oleh itu, kematian juga boleh berlaku bukan hanya pada orang tua, boleh berlaku pada bayi dalam perut ataupun bayi yang baru dilahirkan, anak-anak kecil, dewasa dan sebagainya. Semua itu adalah ketentuan ilahi. Remaja, tua, dewasa dan sebagainya. Kerana itu orang yang selalu mengingati kematian tidak akan melakukan dosa. Sebaliknya mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pahala, kerana itulah bekalan yang akan kita bawa ke akhirat nanti di hadapan Allah. Tidak dinafikan saudara, ramai umat Islam kadang-kadang takut untuk mengingati kematian kerana merasakan terlalu banyak dosa-dosa yang dilakukan, sedangkan amal kebajikan terlalu sedikit. Jangan kita takut, jangan kita gusar saudara. Dengan Allah SWT ni segeralah bertaubat, minta keampunan. Kerana keampunan Allah itu sentiasa kepada umatnya. Asalkan bila kita bertaubat, kita mohon keampunan dengan penuh keinsafan. Kerana Allah, bila kita berhadapan dengan Allah nanti saudara, itu yang dikira. Percayalah saudara, semakin banyak amal yang kita lakukan, semakin dekat pula lah diri kita dengan Allah SWT. Dan tidak ada sedikit pun perasaan takut untuk bertemunya kelak. Inilah perasaan orang yang beriman dan orang yang ingin mencari kesempurnaan iman. Ya. Itu adalah culipan daripada teman-teman saya yang menghantar untuk perkongsian kita bersama. Saudara kamu zaman nak live sama dengan saya minta maaf saudara kamu zaman. Saya tak reti, saya tak tahu. Saudara Abdullah Halim Makno, saudara Manpo, saudara Mak Razi, Tuan Haji Abdullah Bakar, saudara Kamal Arifin, saudara Abdul Halim, Sani, saudara Mahat, Ramli Putih, Aziz Hisham, Zul Ramzul, terima kasih. Ya. Baik saudara, dalam segmen Mutiara Kata ini saya ingin menyunting dan menyantun kiriman sahabat kita Cikgu Hibil. Katanya, tiada faedahnya ilmu itu jika tidak diikuti dan diamalkan. Ya saudara, tidak ada faedah ilmu itu kalau tidak diikuti dan diamalkan. Sebagaimana juga dalam amalan kita, tidak mungkin berarti andainya tidak diladani dengan ilmu. Jadi oleh itu saudara, ilmu itu amat penting untuk kita hayati, untuk kita pelajari dalam kesempatan yang sedikit ini saudara. Lain tak ada saudara, setiap malam saya memberi peringatan agar pimpinan negara janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kita khawatir kalau negara perbelanjaan tanpa had nanti apa jadi pada negara kita saudara. Jadi tajuk bicara kita malam ini adalah menanti sentuhan murni. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun dulu. Pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, duduk berteduh di tengah hari, tepi lata sampai terleka. Jangan dibodoh rakyat sendiri, telinga mata sentiasa peka. Rakyat melihat, jadi jangan diperbodohkan dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang tak masuk akal. Itulah saudara. Kata Pak Nazir lagi, goreng tahu rebus siput, letak salak atas meja. Sudah tahu akarnya reput, mengapa galak hendak dibaja? Ini perumpamaan, kiasan pada Pak Nazir. Jadi dah tahu akarnya reput,
Mengapa galak hendak dibaca? Jadi parti-parti yang dah merebut tu tak payahlah nak dibaca lagi. Segerakanlah untuk berpindah pada parti yang lebih mantap saya. Pak Nazir ni bagus sebab dia akan memberi penjelasan. Maksud salak itu adalah buah salak. Buah salak ni seperti buah kelubi. Sebab itu katanya goreng tahu, rebus siput, letak salak di atas meja. Dia letak buah salak lah saya. Sudah tahu akarnya reput, mengapa galak hendak dibaca? Dah tahu akar tu reput, tak payahlah dibaca pokok tu saudara. Saya harus memberi peringatan juga saudara. Sebab banyak saya tengok suntingan-suntingan yang mereka lakukan. Mereka menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube. Kadang-kadang lari maksudnya saudara Rochu, Mbah, Abdul Wahid, saudara Adnan Hamad. Kerana bila mereka menyunting lari daripada maksudnya. Sebab itu saya katakan saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Bagi tajuk macam-macam lah. Itu bukan matlamat. Matlamat saya memberi pencerahan perlulah dilihat daripada A sampai Z. Biar sampai habis baru faham maksudnya. Kalau sunting sekat-sekat lari daripada maksudnya. Sebab itu saya katakan saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Itu semua adalah tanggungjawab anda. Begitu juga jika anda menghantar komen-komen sebagainya, gunakanlah bahasa yang terbaik. Jangan menyanggah ataupun menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi. Saudara, nanti susahlah kita nanti kalau bercakap yang bukan-bukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik sekadar memberi informasi. Paksinya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya utarakan, kalau anda tidak bersetuju, tidak ada masalah. Jangan marah-marah. Kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Dan jika anda mau bertanya, mendapat penjelasan, hantarkanlah kiriman anda. Cuma saya minta gunakanlah bahasa yang baik. Sebab kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni semua aspek ini dengan bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita saudara. Baik saudara, tadi pun saya terima kiriman teman-teman daripada utara, katanya cuaca panas. Memang tidak dinafikan walaupun cuaca mendung. Hari ini sepanjang hari saya melihat cuaca mendung. Pagi tadi saja, bangun pagi sekitar pukul 8, 9, pukul 10. Nampaknya macam panas terik, tapi tidaklah sampai ke petang. Itulah bidalan mengatakan, kusaka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Namun, ia tidak mampu untuk mendinginkan tubuh badan kita ini yang syarat dengan lekik, haba kepanasan. Ambil air semayang ke, kita mandi tengah hari pun, air daripada pipe itu panas saudara. Saudara MF Hari, apa khabar saudara? Saudara Aisyah Safari Zuhdi, saudara Aisyah Ismailis. Terima kasih saudara. Yang saya minta daripada anda adalah like, share dan subscribe. Saudara Faizal Gedi, Malil Richard. Saudara, sebenarnya saudara, mula bicara saya ini, saya amat bersimpati dengan seorang sahabat kita, iaitu saudara Abdullah Mamat. Beliau menghantar kiriman dan persoalan. Dia bertanya dengan saya berhubung dengan dia adalah warga MAS dan juga tergolong dalam orang OKU. Katanya dia dijanjikan oleh pimpinan adanya bantuan keluarga Malaysia. Jadi dia pun berusahalah untuk mendapatkan bantuan tersebut. Puas dia bertanya sana sini, namun hampa. Akhirnya beliau diberikan nombor telefon tempat untuk bertanya, iaitu di talian 03-832-231658. Dia bagi tiga nombor, ataupun 03-832-31656, serta satu lagi 03-832-31658. Dengan penuh pengharapan, saudara Abdullah Mamat ini menghubungilah ketiga-tiga talian tersebut, tetapi ternyata hampa, tiada sebarang jawapan. Dan saya haraplah semoga pihak yang diamanahkan untuk melayan panggilan tersebut janganlah dihampakan harapan rakyat. Apa salahnya jawablah. Kalau tak boleh, cakaplah tak boleh. Rakyat nak tahu. Ini adalah satu kes. Bagi saya bukanlah satu kes yang terpinggir. Banyak kes-kes lain yang menghubungi saya memberitahu bahawa mereka menghubungi pejabat untuk mengetahui kedudukan, duduk caranya, apakah mereka boleh dapat bantuan yang dijanjikan, tapi kehampaan.
Jadi kita mengharapkan agar mereka yang berkhidmat ataupun bertugas di jabatan-jabatan yang seharusnya menyalurkan bantuan tersebut itu bertugaslah dengan amanah dan sebaik mungkin Saya suka juga bila saya dapat tahu bahawa hari ini melalui Kementerian Pendidikan Tinggi bahawa pihak pimpinan kerajaan telah pun mengadakan bakul makanan siswa keluarga Malaysia. Dan ini saya rasa boleh memberi kelegaan kepada pelajar. Demikian menurut Dr. Najmil Faiz. Dia kata kerajaan telah pun mengambil inisiatif program bakul makanan siswa keluarga Malaysia menerusi menu keluarga Malaysia sebagai langkah menangani isu kos sara hidup di kalangan penuntut universiti. Demikian kata Kesko Pergerakan Pemuda Datuk Dr. Najmi Faiz. Jadi kabarnya bahawa harga makanan tersebut adalah RM3.50 untuk sekali makan pada waktu makan tengah hari ataupun makan malam bagi siswa-siswa kita di pusat pengajian tinggi. Jadi harga tersebut terkawal dan pihak universiti yang berwajib katanya memberikan moratorium, tidak mengenakan sebarang sewaan tempat premis mereka menjalankan perniagaan. Jadi sebab itulah harga makanan dapat dikawal pada harga RM3.50. Terima kasih kepada yang prihatin. Dan hari ini juga saya seronok. Kadang-kadang saya menegur beliau. Tapi hari ini nampak gayanya beliau prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Apabila Menteri Kemajuan Wilayah dan Bandar Datuk Seri Saidan Kasim katanya telah turun melawat pasar-pasar di sekitar wilayah persekutuan untuk melihat dan meninjau harga barangan keperluan rakyat. Terima kasih saya ucapkan. Seharusnya begitu saudara. Sebagaimana saya ungkapkan semalam, pemimpin harus turun melihat dengan mata sendiri keperitan yang sedang dialami oleh rakyat dengan kenaikan kos harga makanan. Jadi cuma saya berpesan kalau boleh turun tu tak payah bawa wartawan. Jangan bawa kameraman ramai-ramai, tak payah. Turun senyap-senyap, 2-3 orang. Kalau boleh bawa KSU, Ketua Siswa sendiri, 2 orang cukup. Tinjau harga tersebut. Rakyat memerlukan sentuhan murni daripada pimpinan. Jadi barulah kita dapat mengetahui bagaimana duduk perkara sebenarnya. Bagaimana harga itu mahal ke, murah ke, sama ada di pasar, ataupun di pasar raya, ataupun di supermarket ternama. Tengok harga itu. Sebab kadang-kadang kita tengok juga bekalan apakah mencukupi dalam keadaan sekarang. Sebab itu saya kata bukan hanya kepada Pak Menteri, Menteri yang terbabit juga perlu melakukan tindakan yang sama. Jangan turun bawa reporter, tak payah. Nak buat press conference, adakan di pejabat. Tapi dia turun sendiri. Sama ada Menteri Pertanian, Timbalan Menteri Pertanian, ada 2 orang tu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Timbalan menterinya turun. Sampai itu saya juga memohon, minta agar wakil-wakil rakyat, setiap wakil rakyat, tak kiralah anda sama ada daripada parti kerajaan atau parti pembangkang, cuma janganlah turun berkasar. Turun dengan baik-baik, bertanya harga, lihat sendiri. Janganlah bila nak pilihan raya je turun ke pasar. Ini kadang-kadang kita tengok mereka turun naik kereta mahal-mahal. Jadilah seperti marhain biasa, pergi ke pasar, tengok. Ini dikatakan bukan serangan hendap, tinjauan hendap. Sejauh mana keberkesanan jihad menentang inflasi ini terlaksana. Bagaimana harga barangan yang diputuskan ada harga shilling, apakah ia dipatuhi, apakah barangan cukup. Ya saya haraplah bukan sekadar ahli parlimen, termasuk juga ahli Dewan Negeri dan sebagainya, malahan ketua-ketua bahagian. Jangan besok bila nak pilihan raya besok baru kelang kabut cari rakyat. Saya khawatir waktu itu nanti anda ditempelak oleh rakyat. Masa kami susah, kamu lupakan kami. Masa nak dapatkan jawatan, kamu minta sokongan kami. Ini keadaan saudara. Saya berpesan. Ada juga kawan-kawan saya 2-3 orang yang menghubungi saya pagi-pagi tadi. Dia kata apakah maksud saya bahawa wakil rakyat kena turun. Dia kata saya pun turun juga ke lapangan. Saya katakan bukan hanya sekali. Buatlah satu duty roster. Minggu ni turun ke pasar A, minggu depan, bukan tiap hari. Kalau hari-hari memang kita tahu bukanlah tugas wakil rakyat, bukan tugas menteri nak tengok hari, tidak. Tapi ini dipanggilkan jenguh-jenguh hendap. Turun.
Sama kalau di Kuala Lumpur ni pasar Borong Selayang, pasar Selayang. Mungkin waktu menteri datang dengan reporter, mereka meletakkan harga lain. Tapi kalau kita datang, jenguk-jenguk hendap itu yang paling penting, saudara. Supaya kita dapat memerangi inflasi ini secara tuntas. Pergi ke kedai-kedai, bertanya bagaimana pembekal. Buatlah. Jadikan itu sebagai rutin, antara rutin tugas setiap wakil rakyat. Jadi kalau melihat keadaan itu di luar kawalan, sila hubungi Kementerian Pihak yang berwajib. Saya yakin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna juga mempunyai pejabatnya di setiap bahagian. Jadi ketua bahagian pun boleh turun. Tak kisahlah bagi UMNO ke, daripada parti-parti mana pun turunlah. Jangan asyik nak mengejar, bercakap soal jawatan, soal itu ini, perlumbaan untuk meraih kuasa saja. Rakyat perlu disantuni, utamakanlah saudara. Kalau anda, saya bercakap dengan satu wakil rakyat tadi, saya kata kalau anda sentiasa menangani masalah rakyat, insya-Allah rakyat tidak akan lupa. Tapi kalau anda lupakan rakyat, pasti anda akan dilupakan bila sampai masanya anda menagih undi dari mereka. Ingat saya hanya sekadar memberi peringatan, tak lebih daripada itu. Bukan saya nak menakutkan, tidak. Tapi saya ingin menjelaskan. Sebagai wakil rakyat, bertugaslah sebenar-benarnya sebagai wakil rakyat. Saya harap mereka turun menyaksikan harga sebenarnya dan buat catatan. Hari ini harga ikan banyak ini, harga daging sebegini, harga ayam begini, harga telur sebegini. Dan tiba-tiba kalau telur tu tak ada, catat. Bertanya juga kepada pihak Kementerian Dalam Negeri dan Awal Pengguna, kenapa pasarnya tak ada telur? Mungkin dapat diatasi dengan segera. Itulah tandanya cara kita menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat. Sebab itu saya agak gembira apabila mendengar kenyataan yang berhormat Yang Mulia Tengku Zafrul, Menteri Kewangan. Dia mengatakan bahawa kedudukan fizikal negara masih kukuh dan hutang kerajaan persekutuan masih di tahap terkawal. Alhamdulillah kalau benar itu berlaku. Kerana walaupun negara, dia mengakui bahawa walaupun negara melalui beberapa siri krisis kemelesan ekonomi dan kewangan sebelum ini, jadi kerajaan dengan disiplin dan tidak pernah gagal membayar faedah dan hutang yang matang. Alhamdulillah kalau itu berlaku, dilaksanakan, kita rasalah bahawa mungkin kita tidak akan terjebak lagi dalam krisis kewangan yang teruk. Kerana kata Tengku Zafrul, ini membuktikan reputasi dan kemampuan negara kita ini sebagai penghutang yang punya track record yang baik. Ini menurut kenyataan beliau apabila beliau merujuk kepada beberapa laporan di media sosial yang dilihat bertujuan katanya untuk mengelirukan rakyat mengenai kedudukan kewangan dan situasi hutang negara. Jadi beliau mengatakan bahawa pengurusan hutang secara berhemah juga ditetapkan melalui undang-undang sedia ada. Antara lainnya adalah artikel 98 dalam kurungan 1B Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya kerajaan sentiasa mengutamakan perbelanjaan berkaitan hutang berbanding perbelanjaan operasi yang lain. Alhamdulillah, saya mengharapkan kaki tangan di Kementerian Kewangan melaksanakan dengan baik supaya apa yang disuarakan, apa yang tersebar, ada viral dalam media sosial itu anggaplah itu sebagai teguran. Jangan kita merasakan bila tegur tu tak boleh dikritik langsung. Pimpinan harus terbuka untuk menerima kritikan daripada setiap warganya. Sebab rakyat bila dalam keadaan tertekan begini, macam-macam timbul, macam-macam persepsi yang hadir. Puncanya apabila dalam keadaan sekarang ni suasana yang ekonomi yang agak muram. Kalau kita berada sebagaimana sebelum tahun 2018 dahulu, rakyat makmur tak timbul masalah ni semua, saudara. Kalau ada pun hanyalah lontaran kenyataan daripada parti-parti pembangkang. Mereka buat dapatan, kononnya negara kita ni berhutang banyak sangat dan sebagainya. Tetapi rakyat dapat ditenangkan apabila rakyat melihat bahawa kehidupan mereka dalam keadaan santai-santai. Tapi hari ini ia merupakan satu cetusan yang agak merunsingkan. Bila bercakap saja rakyat mula pasang telinga. Sebab mereka berada dalam keadaan susah. Sukar mencari pekerjaan, sukar menambah pendapatan, malahan pendapatan yang ada pun berkurangan. Sebab itu apabila pimpinan negara yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan bahawa gaji minima 1,500 diumumkan akan terlaksana mulai 1 Mei di semua peringkat. Alhamdulillah, artinya kerajaan mendengar.
rungutan, santunan, kritikan warga. Pemimpin yang sebegitu tentulah disenangi oleh rakyat. Saya cuma sebelum saya nak bercakap soal politik lain lagi, saya agak ketawa bila saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Syafrici. Dia ni pakar dalam mewujudkan cerita-cerita rakyat yang boleh menjadi pedoman kepada kita. Kali ini dia menghantar kiriman kepada saya, cerita antara seekor monyet dengan raja. Katanya Al-Kisah ada sebuah negeri itu, seorang raja, dia mempunyai seekor monyet. Jadi monyet ni menjadi teman rapatnya dan memahami setiap arahannya. Malahan mendapat kedudukan istimewa. Di mana dia berada, monyet itu pasti berada di sebelahnya. Pada satu hari dia pergi berburu. Raja tu berburu, jadi balik pulang ke istana dengan keletihan. Jadi dia pun nak tidur. Sebelum dia tidur, dia berpesan pada monyet itu supaya menjaga jangan ada sesiapa yang mengganggu tidurnya. Jadi monyet itu pun mengangguk. Apa saja yang melintas semua dihalaunya. Termasuklah dia pun ambil sebilah kapak. Siapa yang ganggu, aku balun dengan kapak. Jadi tiba-tiba datang seekor lalat. Lalat atau pelangau. Ngau. Yang monyet ini diingatkan ini tentulah mengganggu tidur rajanya. Dia pun ambil kapak, dia pun cubalah mengalau. Tak juga, lari. Akhirnya lalat itu hinggap di atas hidung raja sebut. Monyet itu pun balu lalat itu. Lalat berterbangan tetapi hidung raja yang terputus. Jadi natijah pada cerita ini saudara, awas bila kita sebagai pemimpin memilih orang yang menjaga kita. Kiranya memanglah monyet itu nampak ikhlas, tetapi ia boleh merosakkan. Orang keliling ni pun kadang-kadang nasihat-nasihat mereka ni perlu dihayati. Kadang-kadang nampak ikhlas, tapi merosakkan diri kita. Terima kasih Datuk Syafrici atas kiriman cerita rakyat yang elok kita jadikan pedoman kita. Saudara Solisman, Saudara Fazilah, Saudara Azmi Abdul Kadir, Saudara Megat Wahid. Saya cuba menyantuni semua, Saudara H. Alim alias Ibnu Sama, Saudara Maznah Cik Mat. Saya walaupun anda daripada mana-mana parti, saya tak ambil kisah. Cuma saya ingin memberi pencerahan supaya kita faham kedudukan, supaya agar kita tidak terjebak melakukan banyak masalah-masalah yang bukan-bukan, supaya faham saudara. Tapi tentulah kalau bercakap soal UMNO ni, saya akan berusaha untuk mempertahankan UMNO. Sebab itu hari ini saya kecewa apabila seorang mantan menteri, seorang wakil rakyat, Ketua Kuda Bahagian, Datuk Nazir Aziz, dia mengatakan bahawa yang jadi masalah hari ini adalah UMNO. Saya berkali-kali mengatakan beliau datang daripada parti UMNO. Kenapa rumah itu dicaci? Saudara boleh mencaci ataupun menghina ataupun mengkritik ataupun menunjuk jari pada pemimpin UMNO. Saya tak marah. Kalau anda mengatakan bahawa dia mintalah kalau boleh Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid tak usahlah memegang jawatan dan sebagainya, itu persoalanlah, tak ada masalah. Tapi bila dia mengatakan bahawa UMNO itu adalah punca masalah pada kita, saya rasa tersinggung. Ini rumah kita, kenapa dicemari? Kenapa kita melontarkan kata-kata sebegitu? Jadi apakah anda bukan daripada rumah UMNO? Kenapa sampai hati anda mencemarkan ataupun menghamun rumah UMNO? Jangan. Anda jadi kaya raya, anda bergelar pemimpin, datang daripada UMNO. Itu keadaannya. Saya tak maulah nak bercakap lebih daripada itu, terpulanglah pada warga untuk memikirkan. Tapi sedarlah diri kita, saudara. Jangan kita hamun, jangan kita lontarkan najis ke rumah kita. Yang berbau busuknya adalah kita juga yang menghuni dalam rumah itu. Kalau rasa tak senang, rasa tak seronok tinggal di rumah tu, carilah rumah lain. Tak ada masalah. Ini negara demokrasi. Anda boleh memilih nak sokong siapa pun. Cuma jangan sesekali mengata rumah. Saya pun tak suka nak mengatakan rumah tu ini tak baik, rumah ini tak baik. Selalu sesantun saya katakan pemimpinnya. Sebab itu saya juga berterima kasih kepada Majlis Perunding Melayu. Kerana semalam Majlis Perunding Melayu telah mengadakan satu sidang meja bulat. Ramai yang dipanggil untuk membincangkan tentang persoalan jihad menentang inflasi. Jadi terdapat lebih kurang 50 peserta yang hadir. Di ibu pejabat MPM, dia dekat dengan parlimen saudara. Jadi di kalangan mereka itu ada ahli akademik, ada pembuat dasar,
ada pemimpin industri, wakil syarikat berkaitan kerajaan, serta agensi berkaitan. Terdapat juga tokoh-tokoh terhormat, termasuklah Datuk Seri Diraja Syed Razlan Syed Putra Jamalulai. Beliau merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Putra Malaysia yang juga merupakan ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara. Jadi 3 panel sesi randau terdiri daripada Tan Sri Dr. Anwar Ali, Datin Paduka Dr. Profesor Dr. Fatimah Arsyad dan Tuan Syed Zikri Syed Hassan. Mereka semua ini merupakan orang yang arif dalam bidang ekonomi, mencanai pemikiran bagaimana untuk kita menangani masalah yang sedang melanda negara ini sahaja. Jadi banyaklah idea-idea yang dilontarkan dalam pertemuan tersebut yang boleh dijadikan cadangan untuk dijadikan sebagai jalan keluar kepada permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi saudara, menurut Dr. Fatimah, beliau bukanlah asing dalam ekonomi pertanian, kerana krisis ekonomi yang kita alami sekarang ini, kata Dr. Fatimah, adalah berada dalam keadaan yang paling parah dalam sejarah, kerana terdapatnya 3 serangkai, iaitu wabak, ekonomi dan cuaca. Itu menurut beliau selaku Profesor di Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Pertanian Malaysia, UPM. Jadi banyak saranan yang diutarakan saudara. Jadi dasarnya telah tentulah antara sebab yang perlu dilakukan adalah apa sahaja dasar-dasar yang diumumkan oleh kerajaan perlu dilaksanakan. Bukan hanya dasar tinggal dasar, cadangan tinggal cadangan. Saudara, begitu juga bagi Tuan Syed Zikri yang juga pengerusi kluster Sekuriti Makanan Majlis Perunding Melayu. Beliau membangkitkan mengenai keperluan untuk mempunyai syarikat trading sendiri. Memang inilah yang kita harapkan supaya kita mewujudkan syarikat pengedaran atau perniagaan makanan. Ini penting. Dulu kita ada syarikat pernas edar yang diasaskan oleh Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah, tapi akhirnya hilang. Kemudian ada juga Syamlin, juga akhirnya Syamlin bungkus. Kemudian saya ingat, tak silap saya, adanya yang berlandaskan kepada agama. Pun tak tahu masa ada ke tak ada, saya tak tahu. Saudara, dan beliau beri contoh. Ini menurut Tuan Syed Zikri, dia kata mengapa Singapura yang tidak ada tanah boleh berada pada ranking lebih baik dalam indeks sekuriti makanan global. Saudara, jadi kawalan harga dan kewujudan industri gerak perlu diperangi. Kerana contoh, dia kata kerajaan membekalkan minyak masak paket bersubsidi sebanyak 60,000 tan sebulan. Jadi jika dihitung jumlah isi rumah di negara kita ini, kita cuma memerlukan sekitar 30,000 tan. Kemana perginya 30,000 tan lagi itu? Sehingga akhirnya terdapat kejadian berlaku kurangnya makanan, ini minyak masak. Jadi sebab itu saya juga seronok dengar kenyataan mantan Ketua Polis Negara Tun Hanim Omar. Beliau begitu aktif dengan Majlis Perunding Melayu. Kali ini beliau menyatakan kalau kita nak menangani secara darurat ini, iaitu jihad ini, perlu dilaksanakan macam kita berperang lah. Dia kata kalau kita berperang dengan komunis, kali ini kita berperang jugalah dengan kartel-kartel, orang-orang yang melakukan peniaga gelap dan sebagainya. Itu pandangan daripada Tun Hanim Omar. Kita mesti berani, kita mesti bersatu untuk menentang segala gejala seperti ini, ya saudara. Cuma soalan sekarang, saya tengok juga kenyataan daripada mantan Menteri Undang-Undang Datuk Zahid Ibrahim. Bukan tak ada, dia buat kenyataan dan saya pun bersetuju pandangannya. Beliau menyentuh tentang apa dah jadi, apa sudah jadi dengan setiap perjanjian yang kita tanda tangani. Sama ada perjanjian itu bertulis ataupun aku janji, mahupun MOU, Memorandum Persefahaman. Jadi kita sering melihat bagaimana pemimpin membuat aku janji, sama ada perjanjian bertulis dan sebagainya, saudara. Jadi antara satu yang ditegur oleh Datuk Zahid Ibrahim adalah tentang MOU Persefahaman yang ditandatangani oleh Yang Amat Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia Pak Jokowi berhubung dengan penghijrahan tenaga kerja daripada Indonesia. Tapi semalam menurut Pak Ormoko, Duta Indonesia, mereka mengambil keputusan menghentikan dulu. Kenapa kena berlaku? Atas alasan kerana
MOU ataupun persefahaman yang ditandatangani 2 bulan lalu tidak terlaksana. Di sini saya mengharapkan agar Kementerian Sumber Manusia, khususnya Menterinya Datuk M. Saravanan, apa yang ditandatangani oleh Perdana Menteri haruslah dilaksanakan. Ini adalah perjanjian antara kita dengan negara luar. Perjanjian 2 buah negara. Ini serius. Kalau tak ditangani, akhirnya apa nak jadi? Kalau kita nak dapat orang gaji daripada Indonesia dah tak ada, pekerja-pekerja tak ada nanti. Memang kita mengharapkan juga sebahagian pekerja-pekerja daripada luar. Tetapi bukan semua sektor. Kerana menurut Pak Armoko semalam, dia kata gambaran yang diberikan bahawa cara pelaksanaan itu masih lagi macam cara lama. Itu keadaannya. Dan saya amat mengharapkan supaya setiap perjanjian yang ditandatangani oleh pimpinan negara itu perlulah disampaikan kepada semua kementerian-kementerian yang berkaitan dan perlu dilaksanakan. Kena lihat balik macam mana MOU kita dengan negara Jepun, MOU kita dengan negara China, MOU kita dengan negara Turki, MOU kita dengan negara Arab. Jadi mana-mana yang bersangkutan untuk kepentingan negara dan rakyat perlulah diutamakan. Dan saya juga mengharapkan agar kementerian luar segera mencetak ataupun menyalin semula dan dihantar pada kementerian-kementerian yang berkaitan untuk diberitahu, ini yang Muhammad telah pergi ke Turki, ini perjanjiannya, apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu di follow up ataupun diikuti, supaya setiap janji itu tidak janji tinggal janji. Sekarang ni secara dalam soal ni, contohnya bagaimana perjanjian kita, perjanjian yang amat Perdana Menteri dengan parti-parti pembangkang dalam MOU-nya, iaitu Parti Pembangkang, DAP, Keadilan dan Amanah berjanji untuk tidak menyulitkan kerajaan. Bagaimana perjanjian itu seolah-olah tidak diikuti ataupun dikhianati apabila pimpinan negara mewujudkan membawa usul di Parlimen dalam usul SOSMA, perubahan dan penambahbaikan anti SOSMA dan sebagainya, Akta SOSMA, jadi telah ditolak di Parlimen. Apakah itu caranya yang dikatakan tidak menyulitkan? Bagaimana pula dengan perjanjian yang heboh sekarang ni? Sekarang dah heboh lah ni, bagaimana adanya yang awak Perdana Menteri mengadakan perjanjian yang kita pun tak tahu, warga UMNO pun tak tahu, antara beliau dengan pimpinan daripada Kerajaan Perikatan Nasional, yang menyangkut soal pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Ini juga perlu dilihat dan perlu dihalusi. Sebab itu Yang Berhormat Datuk Hamzah Zainuddin bila ditanya oleh wartawan, dia kata itu kena tanya pada pada Datuk Seri Tajuddin lah, dia kata. Sebab dia yang draft apa yang dimaksudkan dengan MOU persefahaman dan bukan perjanjian. Saya kata ini keadaannya, saudara. Jadi dalam bila kita mengutarakan soal perjanjian, setiap perjanjian itu perlu dihayati dan perlu dibincangkan secara tuntas sebelum ditandatangani. Jadi Yang Amat Berhormat menandatangani perjanjian tersebut dengan Tan Sri Muhyiddin. Beliau sebagai ketua kerajaan, beliau boleh, tidak ada masalah. Tetapi ini menyangkut soal parti UMNO dan parti PBM. Dua parti ini tidak sehaluan. Dua parti ini saling untuk menafikan antara satu sama lain. Sebab itu menurut Tan Sri Syaril Samad, dia kata apabila persoalan mengenai status semasa perjanjian sulit dilakukan antara Perdana Menteri bersama dengan Perikatan Nasional berkaitan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi dia kata menurut beliau pendedahan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin berkenaan perkara tersebut menyebabkan perjanjian sulit berkenaan berkaitan sokongan terhadap Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sudah pun terbatal, katanya. Semuanya sudah jelas sekarang. Kerana itu adalah merupakan perjanjian sulit dan bersatu menyokong, tapi ianya begitu sulit sehingga kepimpinan UMNO tidak tahu, dan begitu juga dengan kepimpinan PAS. Kalau itu keadaannya, perjanjian itu kalau sekadar perjanjian sulit tak payahlah nak dilaksanakan. Itu kata Tan Sri Syaril. Dan jalan penyelesaiannya bagi saya dah bagi penyelesaian terbaik. Kita adakan pilihan raya umum. Itu saja. Tekan saja butang, habis cerita. Tak timbul dah ada perjanjian ke apa ke. Dah tak ada masalah, saudara.
Dan ini saya juga melihat sekarang ni bagaimana kenyataan daripada Ahli Majlis Tinggi UMNO Dato' Muhammad Razlan Muhammad Rafi. Dia berpandangan semua parti sudah pun menolak bersatu, di mana Warisan Pejuang dan DAP. Malahan PKR juga mengambil pendirian yang sama. Jadi sekarang ni Parti Bersatu katanya hanya tinggal nyawa-nyawa ikan. Dan itu dia mencari dahan untuk bergayut untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jadi sekarang ini tidak ada yang mahu bekerjasama dengan Bersatu. Mereka semua tahu pada mana pihak yang bekerja dengan Bersatu sudah pasti akan kena tikam dari belakang, katanya. Jadi sekarang Bersatu kehilangan rakan dalam Perikatan Nasional. Mungkin juga Bersatu juga akan kehilangan PAS bila adanya wujudnya memorandum ataupun perjanjian sulit antara Bersatu dengan Perdana Menteri yang tidak diketahui oleh Presiden PAS dan pimpinan PAS. Apakah mungkin PAS juga merasakan kalau itu keadaannya mereka akan menarik diri daripada Perikatan Nasional? Terpulanglah. Jadi sekarang ni kita sedang pun menghampiri suasana pilihan raya umum. Dan dalam suasana begini tinggal 2 hari lagi, saudara. Tinggal 2 hari lagi kita menanti keputusan daripada pendaftar pertubuhan, Jabatan Pendaftar Pertubuhan, yang dikatakan oleh Ketua Penerangan UMNO. Dia kata ROS perlulah mengikut kehendak ahli UMNO yang lebih memahami kepentingan parti dan bukannya membuat keputusan yang tidak mempunyai justifikasi yang kukuh. Selaku Ketua Penerangan UMNO, Saudara Syahril Hamdan, dia menggesa agar ROS segera meluluskan pindahan perlembagaan UMNO berkenaan penangguhan pemilihan parti sehingga 6 bulan selepas pilihan raya umum PRU. Malah kata Saudara Syahril, ROS tidak mempunyai sebab kukuh untuk menolak pindahan perlembagaan tersebut kerana agensi itu ditubuhkan bagi melindungi kepentingan dan hak ahli-ahli sesebuah pertubuhan. Jadi sekarang ni macam saya katakan bahawa semua ahli UMNO faham bahawa pindahan perlembagaan yang diwujudkan ia memenuhi keperluan-keperluan sebagaimana yang ditetapkan oleh ROS. Sebab itu menurut Setiausaha Agung Dato' Sri Ahmad Maslan, beliau yakin bahawa terdapat 4 sebab kenapa UMNO pindahan perlembagaan yang dilakukan oleh UMNO itu tidak seharusnya ditolak, dan ROS katanya akan meluluskan pindahan perlembagaan itu. Dia kata keyakinan beliau bersandarkan kepada 4 perkara penting. Itu pertama, UMNO telah melakukan pindahan itu secara teratur dan mengikut prosedur. Daripada cawangan, bahagian, MT, Perhimpunan Agung UMNO, kemudian dia adakan mesyuarat khas untuk meminda perlembagaan. Kedua, katanya penjawat jawatan yang membuat keputusan itu bukan caretaker, kerana UMNO telah diluluskan sambungan selama 18 bulan. Jadi semua yang membuat keputusan itu bukan bertaraf caretaker. Malahan keputusan tersebut dibuat dalam Perhimpunan Agung khas, bukan caretaker yang dipilih oleh ahli-ahli peringkat bahagian menjadi perwakilan. Ketiga, ROS juga baru-baru ini telah meluluskan pindahan perlembagaan yang lebih kurang sama dengan MCA. Dia tak ada sebab lah kalau MCA boleh lulus, kenapa UMNO tak boleh lulus. Dan keempat, kata apa yang terbaik kepada satu-satu parti politik itu adalah hak parti itu untuk melakukan apa juga peraturan demi untuk kebaikan parti. Itu kenyataan daripada Setiausaha Agung. Jadi katanya ROS sepatutnya meluluskan pindahan yang tidak berlawanan dengan undang-undang persekutuan. Ini bukan ada mengajak orang buat benda yang tak baik. Ini hanya sekadar meminda cara-cara pemilihan dalam parti, ya saudara. Sebab itu saya mengatakan kalau mereka hendak sangat-sangat puak-puak kluster-kluster tertentu ni hendakkan sangat mahu supaya pindahan perlembagaan itu digagalkan. Macam saya kata semalam lah, payah-payah sangat. Okeylah, teruskanlah, buatlah pemilihan. Apa nak jadi pada UMNO, jadilah. Sebab kita pun dah ada orang duk maki hamun UMNO, kata UMNO itu masalah lah. Kerana sekarang ni saudara, kita minta dibubarkan parlimen, tidak terlaksana. Pindahan perlembagaan juga tidak. Masih lagi, tunggu lagi 2 hari lah. Sebab itu banyak kawan tanya saya kenapa saya tak mengulas.
Jadi kena tunggulah 2 hari. Sebab kata Yang Amat Perdana Menteri 16 bulan Julai ni, maka akan adalah keputusan. Barulah kita boleh mengulas secara detail, secara satu persatu. Jadi saudara Rahman Ramli PAS perlu satukan suara akar umbi jika parti nak kuat. Contoh UMNO, suara akar umbi UMNO di bawah ada kuasa yang tidak ada tolak ansur. Itu berjelas, saudara Rahman Ramli. Jadi sekarang ni banyak kita lihat kalangan kelasa-kelasa menteri ni pun main kolam sana, kolam sini, dalam meletakkan kepentingan mereka untuk mencari jawatan dan sebagainya. Saudara Zaid Mud, saudara Yahya Amin, Halim. Saudara Pak Aizah Ibrahim, ada pula Yang Najib. Oh, ini saudara sama-sama korang. Saya mengharapkan dalam sambil anda berbahas atau berdebat dalam ruangan ini, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan maki hamon. Gunakanlah bahasa yang harmonis, saudara. Sebab kita warga Cita Damai dan kita orang Melayu. Orang Melayu ni tinggi budi bahasanya, saudara. Pertahankanlah yang kita amalkan. Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa saya tak mau mengulas tentang sudut komedi yang diwujudkan di Taman Tun. Saya melihat kalau benda-benda yang ada bersangkutan dengan isu-isu yang membawa kepada perkauman, saya cuba mengelak. Sebab kita bukanlah agenda kita bukan untuk melaga-lagakan rakyat. Kita warga Cita Damai. Jadi satu masalah itu biarlah pihak berkuasa memutuskan. Mereka tentulah lebih arif lagi siapa yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan perlembagaan negara. Kita harus menyantuni soal politik, tak lebih daripada itu. Jadi bila orang bertanya dengan saya, kenapa Dr. Mahathir menolak Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, bagi saya mudah. Kerana orang yang bertanggungjawab membawa usul pindaan Akta Pencegahan Rasuah, sewaktu dia berada dalam kerajaan, sewaktu dia memangku jawatan Perdana Menteri, sewaktu percutian. Waktu itu masa itu Tun Dr. Mahathir bercuti, dia jadi Perdana Menteri. Waktu itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa satu pindaan berhubung dengan Akta Anti Rasuah. Jadi mungkinlah saya kata Dr. Mahathir ni takut banyak rahsia-rahsianya terbongkar. Sebab itu seboleh mungkin dia tak mau. Memanglah kita tahu bahawa apa yang selalu dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim lain tak ada adalah menentang KKN, iaitu kronisme, korupsi dan nepotisme. Mungkin itulah dia tak bersetuju dan tidak mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Bagi saya tak ada masalah. Siapa saja pun yang disokong oleh rakyat, kita harus menghormati. Kerana suara rakyat kuasa keramat. Cuma saya lihat tadi ada juga dalam live, begitulah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa dia yakin bahawa 3 buah negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan bakal menang besar, iaitu ketiga negeri itu adalah negeri Selangor, Pulau Pinang dan negeri Sembilan. Bolehlah, tak ada masalah. Itu adalah antara cara untuk berkempen. Tapi cuma saya mengatakan bahawa untuk menang di Selangor tu mungkin ada ruang, kerana UMNO di Selangor pun dalam keadaan yang masih belum dapat mencari kepimpinan yang nyata, yang benar-benar dapat diyakini oleh rakyat. Dan hingga saat ini belum ada lagi. Malahan menjadi satu perbualan. Kononnya Tengku Zafrul lah nak diturunkan. Ini bukan calon-calon yang diyakini. Rakyat Selangor nak lihat siapakah anak Selangor yang mengemundi parti UMNO ini yang boleh diharapkan untuk dijadikan calon menteri besar. Itu yang paling penting. Kerana sekarang ini kita warga Selangor juga perlu ingat bahawa sehingga saat ini Datuk Seri Amiruddin dia bukan anak Selangor, dia daripada kelahiran daripada Johor. Sebab itu rakyat Selangor juga memang mengharapkan hadirnya pemimpin yang lain. Jadi sebab itu saya kata bila dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia yakin menang besar Selangor, saya senyumlah. Dan saya yakin juga pimpinan UMNO telah pun mengenal pasti calon-calon yang diharapkan boleh memberi saingan yang hebat. Begitu juga di Negeri Sembilan. Takkanlah Tok Mat selaku timbalan presiden, selaku pengarah pilihan raya mahu mengizinkan Negeri Sembilan sekali lagi tumbang kepada pembangkang. Sebab itu walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan dia yakin bolehlah, semua orang boleh yakin.
Tapi apa yang berlaku di Negeri Sembilan itu perlu dilihat secara dasarnya. Sebab tidak mungkin lah Negeri Sembilan itu lagi kecil, rakyat dapat meneropong segala kebejatan ataupun ketidakseimbangan ataupun gaya kepimpinan. Jangan lupa saya, waktu kita menghadapi pilihan raya negeri Melaka itu hari, semua orang yakin bahawa Adli itu hebat. Adli itu boleh buat itu, Adli begini apa semua. Dari Pakatan Harapan lah. Jadi Adli dia datang daripada parti Amanah. Tapi akhirnya bila ada berlaku pilihan raya negeri, maka hilang. Cuma Adli seorang aja yang timbul. Malahan Parti Keadilan pun hilang daripada peta di Negeri Melaka. Saudara, jadi saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan lebih, don't overconfident lah. Jangan lebih keyakinan. Yang kita harapkan pimpinan di Selangor, di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan segera turun ke lapangan, santuni rakyat. Kalau anda tidak menyantuni rakyat, saya minta maaf, rakyat pasti akan menolak. Malahan dapatan saya, rakyat keseluruhannya sudah bosan. Mereka sudah lenjan dengan kerana orang politik. Yang lain tak ada. Mereka hanya membicarakan soal jawatan kuasa. Jadi bila nak cari kuasa, jumpa rakyat. Bila dah ada kuasa, rakyat dilupakan. Ini yang membuatkan rakyat bosan. Ini membuatkan mereka mengambil keputusan tidak lagi percaya. Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Secara Nur Zaman lantik Rosyamno jadi Ketua Barisan Nasional untuk rampas Selangor. Rosyamno dia bukan ketua bahagian. Dia pun saya tak tahu lagi penglibatan dalam politik. Kalau Syam Jalil tu boleh tahanlah juga. Saudara Rosli Yusof, Nur Udang. Bukan Nur Udang, Noh Udang. Itu gelaran. Saya tahu banyak orang menuduh macam-macam pada Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Saya tahu, bukan saya tak tahu. Dan sebab itu saya katakan, di Selangor kita masih mencari kepimpinan yang benar-benar mantap. Di Negeri Sembilan, pembangkang UMNO Barisan Nasional. Betul? Saudara Ramli Hassan. Dan saya mengharapkan agar wakil-wakil rakyat di Negeri Sembilan turun ke gelanggang. Jangan asyik bergaduh di bahagian. Saya ada juga berbual dengan beberapa orang kawan-kawan saya yang pernah jadi esko kerajaan negeri, yang pernah jadi dan masih lagi jadi wakil rakyat, tapi tidaklah jadi ketua bahagian, dan masih lagi wujud persisian pendapat antara dirinya dengan ketua bahagian. Ini tidak merupakan satu situasi yang tidak baik. Usahakanlah untuk memantapkan gandengan yang baik. Sekarang ni Saudara Razali Samad, ramai yang nak jadi nujum Pak Belalang. Benar. Sebab suasana sekarang ni dah tak menentu. Sebab tu orang kata orang ni boleh menang, orang ni boleh kalah, orang ni boleh menang dan sebagainya. Tapi banyak orang melihat bahawa dalam keadaan hari ini, rakyat sebenarnya dah semakin bosan dengan ahli politik. Tambah-tambah lagi macam, yalah, tiba-tiba macam rumah UMNO diserang. Dikatakan UMNO merupakan musuh sebenar kita. Itu satu kenyataan yang cukup memilukan bagi warga UMNO oleh Datuk Nazir Aziz. Tak seharusnya UMNO dilemparkan dengan kenyataan sebegitu. Cuma dia marah pada Presiden Parti, dia marah pada Sri Najib. Itu urusan anda berdua lah. Tapi dengan melontarkan, mengatakan UMNO yang bermasalah, itu tak betul. Dan bagi saya lah, sesiapa saja yang dihadap ke mahkamah, biarlah mahkamah selesaikan urusannya. Sehingga mahkamah membuktikan dah tak ada jalan, tak ada ruang lagi bersalah, okeylah. Selagi mahkamah dalam perjalanan, biarlah. Kalau tidak, dia susah saya. Susah, kerana okey, katalah hari ini di Selangor tiba-tiba ada tuduhan terhadap Menteri Besar Selangor, maka dilakukan satu siasatan, dah kena letak jawatan pula. Bagaimana di Johor tiba-tiba ada tuduhan, dikurik, ada tuduhan, kena letak jawatan. Ini bukan satu suasana yang yang baik untuk melihat perjuangan untuk rakyat dapat diteruskan. Kita tak mahu mereka yang disabitkan ataupun menghadapi tuduhan. Jadi jangan tuduhan yang dilakukan itu dianggap sebagai satu persepsi dan ini dijadikan sebagai mahkamah rakyat. Tak boleh. Dia ada cara-cara perundangan, tuduhan, biarlah. Biar mahkamah menentukannya. Sebab itu macam saya katakan tadi, kita harus menyantuni suasana politik hari ini secara anak jantan. Jangan main tuduh-tuduh. Jangan main mengatakan orang ini tak betul, orang ini tak betul. Kalau benar, saya cuma mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segera tampil
ke hadapan menjelaskan keadaan sebenar. Pertama, berhubung dengan isu pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri yang katanya melalui perjanjian tersebut harus diberi kepada ahli-ahli parlimen daripada Parti Bersatu. Yang kedua, kerana dalam perjanjian itu menyebut bahawa perjanjian itu adalah sebagai penerusan Kerajaan Perikatan Nasional. Sedangkan Yang Amat Perdana Menteri mengatakan ini Kerajaan Keluarga Malaysia. Ini pun satu hal yang dilihat macam ada satu benda tak tuntas. Dan paling penting, rakyat menanti dengan penuh pengharapan. Cara untuk Yang Amat Perdana Menteri kembali mendapat keyakinan rakyat adalah dengan memanggil ataupun menghadap ke bawah duli Yang Mulia Pertuan Agong agar parlimen dibubarkan supaya dapat diadakan pilihan raya. Lagi lama dibiarkan suasana hari ini, lagi banyak fitnah, lagi banyak tuduhan, lagi banyak suasana tak menentu dalam kancah politik negara. Ini tidak baik. Ini yang dikatakan pelabur-pelabur susah untuk nak datang ke negara kita sebab mereka melihat suasana politik yang tidak stabil. Kita mengharapkan adanya pilihan raya supaya dapat dipulihkan suasana politik ini dengan wujudnya sebuah kerajaan yang stabil. Tak lebih daripada itu. Dengan kestabilan politik sajalah barulah ada unsur-unsur untuk memperbaiki ekonomi negara. Ini yang perlu dilakukan. Memanglah orang bercakap antara telur dengan ayam, mana dulu? Ayam dulu ke, telur dulu ke, ekonomi dulu ke, kestabilan dulu ke? Memanglah kedua-dua berjalan dengan selari. Tetapi saya berkeyakinan apabila adanya sebuah kerajaan yang mantap, maka sewajarnya lah ekonomi negara itu dapat kita pulihkan untuk disegarkan semula. Rakyat dah lenjan. Kerana keadaan sekarang ni, kita tak menyalahkan sesiapa. Suasana ekonomi dunia, suasana ekonomi negara kita, suasana perbalahan dunia, peperangan sana sini, kita tak mahu tengok itu. Malahan bila kita tengok COVID masih lagi belum tuntas sepenuhnya. Ini keadaan yang merunsingkan rakyat. Sedangkan pimpinan masih lagi bercakap soal jawatan. Sewajarnya pimpinan turun ke lapangan, santuni masalah rakyat. Ini yang paling penting. Dan Yang Amat Perdana Menteri memikirkan semasak-masaknya perlunya diadakan pilihan raya umum. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.